Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dijanjikan, hari ini saya nak share sedikitlah pengalaman bagaimana channel saya telah dikodam. Jeng jeng jeng. Okay, saya nak share sikit dan apakah langkah keselamatan yang perlu kita lakukan sebelum, ya, bukan dah lepas payah, rasa nak menangis rasanya kan. Tambahan pula channel yang kita bina itu telah bertahun-tahun kita kumpulkan video-videonya dan juga kita dah banyak subscriber. Okay, contohnya yang channel-channel YouTube yang dah popular, yang dah banyak, yang dah dapat kita punya pingat tu lah, tak tahulah apa bendanya, yang ada silver, ada itulah. Jadi soalan saya, selamat ke channel YouTube kita? Selamat ke tak selamat? Jadi kita kena tengok. Okey, di sini saya akan dedahkan dan saya akan share bagaimana kita nak bagi security yang bagus. Kadang benda ni orang tak ambil kisah kalau tak kena. Tapi kalau kena, itu yang payah. Biar macam sakit juga kan. Sebelum kenalah kita perlu berwaspada. Kalau dah kena, duit banyak pun tak guna. Okey. Saya ceritakan bagaimana ia bermula. Jeng. Okey, pada hari Ahad yang lepas, hari ni hari Selasa, semalam Isnin. Hari Ahad yang lepas, berapa hari bulan Okey, kita tengok berapa hari bulan. Ya, ini dia. 19 April. Kalau tengok ni, 19 April ni. 19 April 6.56 pagi. Waktu tu saya lepas sembahyang subuh tu kan, nak barin. Tengok-tengok ada satu message dekat handphone, ada notification dekat saya punya handphone menyatakan bahawa 19 April 6.56 ada di location Rusia. Apa kegilanya Rusia ni telah menukar saya punya Gmail punya password. Bila nampak itu berderau. Dah, alamak, macam mana ni? Sebab kita punya YouTube, okay, kita punya channel YouTube ini, dia linknya dengan email Gmail kita. Setiap Gmail kita itu, kita boleh buat channel di YouTube. Jadi saya punya Gmail yang channel YouTube matematik itu telah ditukar. Okey, tengok macam mana dia punya cara digodam itu. Pertama dia akan tengok password change. Maknanya dia dah tukar password. Lepas tu dia tukar lagi recovery email. Kemudian dia tambah dia punya handphone. Nampak? Dia tambah dia punya nombor handphone. Lepas itu nampak dia sign in guna Apple. Padahal teman Apple pun tak pandang. Apple beli tu banyak lah kan. Okey, nampak kedudukannya. Dia ni berkumpulan, nampak? Dia Rusia. Lepas itu dia sign in tu di USA. Kemudian dia telah menukarkan lagi, okey, two step verification, turn on, dia on kan. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah Allah nak buka pintu hati saya, okey, untuk cepat-cepat saya reset dan saya deletekan semua yang demo buat ni. Saya reset kembali saya punya password. Okey, alhamdulillah lah. Saya pun tak pandai sangat, saya try. Saya berserah ajalah, dah jadi opini kan. Kita nak minta tolong siapa lagi kan. Alhamdulillah, apa yang kita buat itu bergantung kepada niat. Saya tak kisah yang lain. Duit boleh dicari selesainya. Tapi usaha saya untuk video-video yang telah saya lakukan, tambah lagi time PKP ni kan. Video-video saya ni diperlukan kan. Ada anak murid kita nak belajar. Itu yang saya fikirkan. Okey, alhamdulillah saya dapat kembali tukarkan semula. Okey, kena cepat kan. Kalau tak tahulah kan. Kalau tak terdetik untuk saya tengok handphone ataupun tak terdetik untuk saya tukar, saya tak apalah, mungkin lebih parah. Jadi saya telah deletekan dia punya yang recovery yang dari email tu. Saya telah buat signing two step. Ini nanti saya akan terangkan
akan terangkan macam mana kita nak kuatkan kita punya password. Banyak yang tak buat ni, saya pasti, dan saya percaya banyak tak buat. Tapi nanti saya akan ajar one by one. Okey. Kita pergi lagi. Okey, saya deletekan nombor phone iPhone tadi. Kemudian saya tukarkan password. Kemudian saya tukar balik. Saya buat two-step verification ni. Okey, saya cover balik email dan saya cover balik. Masukkan balik nombor handphone kita. Masukkan balik email recover kita. Okey, kena cepat. Jadi jangan ambil enteng. Kita kena tahu siapa yang sign in kita punya. Itu sebab dalam handphone kita, kan, kadang-kadang ting, Gmail hantar message. Gmail hantar message. Ting, Gmail hantar message. Tengok apa yang berlaku. Okey, tengok. Kalau tak ada yang memang kita log in, biasanya bila kita log in, dia akan masuk. Kan, akan ada notification tu. Tak ada masalah lah, kita sendiri. Location tu sangat penting, dari mana. Macam ni. Kalau saya dari Perak, memang dari Perak lah. Yang ini yang pelik ni. Dari Rusia, dari Atlanta. Okey, itu yang pertama. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, adik, kakak, abang, janganlah lupa. Janganlah lupa untuk update security kita punya handphone ataupun kita punya alamat email tu. Kadang-kadang alamat email tu, mula-mula saya dulu buat mula-mula pun tak adalah nak dapat buat macam tu. Buat pun alamat email pun main belasah je gitu kan, kita punya password. Tapi bila dah jadi brand, dah jadi satu benda yang kita dah buat lama, jadi benda tu sangat berharga lah. Okay, share lagi. Tak nak dengar saya bebel lagi kan. Okay, saya terangkan lagi lah macam mana kita nak manage kita punya security dalam Google. Okay, pertama sekali kita kena pergi kat Google Chrome tu, kita sign in lah dulu. Bila kita sign in, okay, bila kita sign in, dekat hujung kita punya, dah tak nampak pula, merah lah. Okay, dekat hujung kat kita punya Google Chrome tu, adalah kita punya icon tu. Pastikan icon kita. Okay, kemudian dekat dalam kotak ni adalah, ini bukan nak main yang XOX tu kan. Ini adalah bila kita klik je 3 titik ni, dia akan keluar box yang macam ni. Okay, box yang macam ini. Jadi apa yang perlu kita buat? Okay, kita nampak ada account sini. Jadi kita klikkan dekat kita punya account, maka kita tab itu akan bawa kepada kita punya account, Google account. Okay, ini Google account. Yang lain-lain tu terpulanglah pada cikgu untuk cikgu manage. Okay, bukan cikgu je, orang lain pun kena dengar ni. Siapa yang ada account, siapa YouTuber, siapa yang pergi makan-makan, beli makanan, makan, tunjuk. Yang terpulang syarikat besar ke, kena tahu benda ni. Kena tahu supaya tidak terjadi. Okey? Okey, kena tahu semua ni. Okey, yang paling pentingnya di sini, security. Baik. Okey. Okey. Yang paling penting di sini. Okey, klik di sini, dia akan keluar. Dia akan keluar kat tepi tu. Apa yang akan keluar? Okey. Okey, yang pertama sekali yang ini. Bila keluar tu, cari kotak ni. Cari kotak ini. Okey, pastikan update. Update password. Ini mesti update. Okey, update. Update maksudnya tak apa, cikgu masih ada. Kalau cikgu punya ataupun tuan-tuan dan puan-puan, adik, kakak, abang punya password strong, okay, ada 21 karakter, tak ada masalah lah. Yang pendek-pendek ABC 1, 2, 3 ke yang lain tu kena ubah. Carilah yang macam mana pun. Saya tak reti lah nak ajar macam ni nak ubah tu. Terpulang kan, ubah-ubah. Kuat sangat security, udah lupa pula password. Jenuh juga kan. Jadi bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, update-nya tu. Yang kedua, ini pastikan on. Two-step verification ni maksudnya, yang pertama, kita ada recover email. Okey, recover email. Yang kedua, kita punya handphone. Okey, two-step verification ni sangat penting. Katakan ada orang lain yang cuba masuk, dia tahu kita punya password, dah bocor. Okey, dia dah tahu dah. So, dia masukkan dia punya,
kita punya password dia dah dapat. Tapi langkah seterusnya, okey, dia macam ni, dia punya proses 2 step ni. First kali kena masuk password. Password dekat kita punya handphone. Password dekat kalau kita buka. Sekejap, anak nak pakai seluar lah pula. Okey, kita sambung. First kali kita kena masukkan kita password kita. Kemudian, okey, Google akan hantar notification dekat kita punya handphone. Okey, dia ada 2 kotak sini. Dia akan hantar notification dekat handphone kita. Nak bagi lepas ke tidak? Dia ada yes or no. Okey, dekat kita punya handphone tu ada yes ke no. Kalau kita yes, orang tu boleh masuk lah. Atau kita sendiri boleh masuk. Kalau kita tekan no, buat macam mana pun dia tak boleh masuk lah dekat kita punya. Jadi inilah, dia ada no, dia ada yes. Dekat kita punya handphone. Okey, handphone cantik sikit. Itu maksudnya 2 step verification. Okey, 2 step verification. Adik, tu pintu, Dik. Tu pintu. Okey, satu lagi yang perlu kita tengok dalam kita punya Gmail account itu adalah recovery phone. Okey, nombor telefon untuk recover itu. Pastikan nombor telefon tuan-tuan dan perempuan lah. Bukan nombor telefon girlfriend ke, nombor telefon bini ke, kan. Nombor telefon tuan-tuan dan perempuan. Okey, tapi kalau bini pegang handphone tuan-tuan dan perempuan, tak apalah, masukkan je. Okey. Gaji kita bini punya, gaji bini punya lah, macam tu. Okey, dan kemudian recovery email. Pastikan tuan-tuan dan perempuan mesti ada lebih daripada 1 email untuk kita recover. Jangan itu aja. Okey, buatlah 2 email, 1 untuk recover. Terlupa password pun email ini boleh recover. Email kita boleh recover. Okey, selesai. Okey, harapnya boleh faham. Okey, kalau tak tahu macam mana nak buat, mintalah tolong rakan-rakan yang reti. Teman pun alhamdulillah, syukur waktu kejadian itu teman pun tak apa pandai. Terima kasih banyak kepada Cikgu Izham. Cikgu Izham ni rakan saya yang saya jumpa di majlis perasmian Cikgu Tube. Dia merupakan moderator. Saya jumpa dia, sangat bagus. Okay, ada masalah, Cikgu Izham ni lah. Ataupun dia di blogging sangat terkenal dengan Cikgu IK. Cikgu IK tu Cikgu Izham lah. Okay, terima kasih Izham. Jangan lupa. Lepas PKP ni teman belanja Mika ya. Okey. Okey, seterusnya tengok device yang kita selalu guna. Ini device ni macam Windows. Ni handphone saya. Ini Windows. Device-device yang selalu yang kita log in, log out, biasanya kita punya laptop, kita punya desktop lah. Benda-benda yang ini. Okey, dan ini satu lagi penting, Google Apps yang kita gunakan untuk akses. Kita klik kepada Manage Access ini. Anak nak tengok TV sekejap. Okey, kita klik Manage Access. Kemudian kita tengok. Okey, kita tengok dekat kita punya apa yang kita akses gunakan akaun kita tu, akaun Gmail tu. Banyak kan, kadang penuh sini dengan Zoom, dengan Meet, dengan Google Chrome, dengan macam-macam lah. Okey, nak selamat, remove semua. Bila kita nak login baru kita masukkan. Bila kita nak login baru kita masukkan. Bila kita dah remove semua, okey, alhamdulillah, insya-Allah selamatlah. Okey, bercakap pun berlapik juga kan, kadang macam rumah kita dah security cantik-cantik. Kalau orang nak masuk tu, biasanya orang yang masuk tu biasanya lebih pandai daripada kita. Tapi kita dah usaha dan lainnya berserah lah. Allah yang lindung. Betul? Okey. Seterusnya, apa? Ini baru saya cerita. Itu saya ajar macam mana kita nak upgrade kita punya security dalam Google. Ini saya cerita apa yang berlaku pada channel. Jadi cikgu-cikgu ataupun sesiapa yang baru nak membuat channel ini, jadi dengar betul-betul ya, dengar betul-betul, pastikan channel cikgu ni ya. Okey, ini adalah YouTube studio saya ya, Cikgu Romi Maths. Nampak macam sama. Okey, nampak macam sama. Tapi ini sebenarnya dah berubah. Okey, asalnya saya punya channel YouTube adalah channel personal. Channel memang channel personal lah. Okey, channel yang personal.
yang macam cikgu-cikgu semua buat sebenarnya, personal. Tetapi setelah saya punya email telah digodam, apa yang telah berlaku sebenarnya, okey, email personal ini telah di-delete dan telah ditransfer kepada satu brand, channel brand. Nah, bukan ayam brand yang itu ayam brand. Ini channel brand. Saya pun tak tahulah apa benda ni. Tapi yang pasti channel brand ini, kalau personal channel yang teman ini, setahu teman lah, teman baca dalam tu, setahu teman, bila personal channel kita boleh uruskan kita sendiri je. Belasah je lah. Kita seorang je. Kita manager seorang. Tetapi channel brand ini boleh kita tambah untuk manage. Ada orang ni manage, orang ni manage, orang manage. Dia macam Facebook. Kita ada Facebook personal. Kita ada fan page Facebook. Jadi dia dah tukar. Okay, dah tukar. Teman punya personal channel tu telah di-delete dan semua video-video teman telah ditransfer ke channel brand ini. Dan namanya pun dah ditukar. Ada logo 3 diamond tu, Ethereum dah. Dan Ethereum, dan pagi tu juga ada live. Siap boleh demo masukkan live lagi, perbincangan tentang duit digital lah. Tak tahu teman-teman tak apa reti sangat, tapi Ethereum nama dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan search di YouTube, type Ethereum, tengok berapa banyak channel yang telah digodam. Tengok. Kadang-kadang atas tu dia akan perbincangan tentang ni, lepas tu bawah tu tak ada kaitan pun dengan video di atas tu. Itu maksudnya channel tersebut telah diambil alih oleh ni. Kan? Ini pengalaman. Teman tengok sendiri. Buka-buka tengok. Apa sih? Dan kemudian yang lebih menyedihkan lagi, semua video-video yang public ini dia jadi private. Itu sebab kalau cikgu-cikgu waktu itu pada hari Ahad itu buka pagi-pagi, memang kalau search Cikgu Romi memang kosong. Memang tak ada video. Kan? Tak jumpa pun. Cuma ada lagi satu channel lah. Channel yang lukisan kejuruteraan tu. Tapi untuk channel matematik ni memang tak ada video. Kalau buka ke website saya yang VTutor tu pun memang tak ada video. Kan? Klik pun dia akan bagi tahu private benda ni. Okey, itu satu. Tapi alhamdulillah salah seorangnya masih saya. Masih teman lah. Okey, yang ada 2 lagi yang kat bawah ni yang tak kenal. Okey. Jadi apa yang perlu saya buat, apa yang saya lakukan, okey, saya pergi dekat YouTube Studio tu, saya tengok permission, lepas tu manage permission, dia akan bawa dalam, tengok dia dah ubah. Dia dah tengok, dah ubah, maknanya dah ada brand account detail. Padahal sebelum ni channel saya yang biasa kan, brand account detail, dan kita klik manage permission. Okey, sebelum ini kena godik-godik juga benda ni. Kita tak pernah masuk ke ruangan ini. Okey, sebelum ni ada 2 orang lagi kat bawah yang boleh manage channel ni. Tapi sebab saya primary owner, jadi saya delete yang ini, tinggal yang ini. Klik done. Okey, kat bawah tu ada done, selesai. Okey, cuma yang menyedihkan, channel ini jadi brand lah. Brand ni biasanya syarikat-syarikat besar. Maknanya ada 2-3 orang boleh mengurus. Dia ada satu part yang kita boleh tukar sebenarnya. Boleh tukar setting di channel YouTube ini. Kita boleh tukar dari brand kepada personal. Tapi setakat ini saya tak berjaya lagi lah, teman, tak berjaya. Tapi kalau ada di luar sana yang mahir, yang power, yang nak bantu saya minta tolong lah kan, hubungi saya supaya boleh bantu saya untuk tukar daripada brand ini kepada channel saya semula lah. Memang orang kata, kau tak ada soft copy ke? Ada soft copy-nya. 2,200 video itu ada saya soft copy-nya. Cuma masalahnya kita nak upload video sebanyak itu, berapa lama masa diperlukan. Kan? Itu yang jadi masalahnya. Okey, kalau siapa yang dengan tengok video ni boleh bantu untuk tukarkan channel daripada brand ini kepada, saya rasa brand ni pun dah tak berapa selamat jugalah kan, sebab kita pun bukan hak kita sepenuhnya kan, boleh dikongsi. Jadi
kalau dapat tukar semula kepada channel saya yang asal, alhamdulillah banyak-banyak lah. Itu saya punya ni lah. Okey, itu dia punya channel. Dan inilah dia channel Cikgu Romi Matematik yang sekarang ini pada tarikh 21 hari bulan 4 2020. Okey, cuba tengok. Cuba tengok. Yang ini adalah channel asal yang telah di-delete. Tengok. Tak ada subscriber, tak ada public video. Dan ini adalah channel Cikgu Romi yang telah di-brandingkan. Okey, harapnya doa kalian semua, minta doa. Saya tak ada masalah kalau channel branding ini diteruskan. Okey, semua data-data saya telah ditransfer ke sini lah. Saya punya subscriber dia, saya punya komen yang dalam channel yang sebelum ni, semua ditransfer kepada branding ni. Doa-doakan tak ada lagi yang boleh masuk dalam channel branding ni lah. Okey, itu saja doa saya. Harapnya perkongsian ini dapat dimanfaatkan bukan sahaja untuk cikgu tube, bukan sahaja untuk cikgu-cikgu yang baru nak buat video, tetapi yang lebih penting kepada sesiapa yang mempunyai channel yang dah dapat. Saya tanya pun beberapa rakan tak pernah lagi jadi pada demo. Jadi koma semua kena ambil alert. Sayang, bayangkan kalau kita punya subscriber dah 100,000 orang, contohnya yang besar-besar, yang cari makan ke, padu bib ke tu kan, semua tu saya nasihatkan update lah security, update, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Itu nasihat saya, sebab kalau terlambat payah. Bolehlah dapat, tapi payah dan memeningkan lah. Okay, siapa yang baru nak buat video di YouTube, YouTuber, tak ada masalah kalau baru. Kalau setakat ada 10 video dalam kita punya channel, masih boleh cover lagi upload 10 video tu, apa dah hal. Tapi kalau dah 1,000, 2,000 subscriber dah banyak, bayangkanlah. Saya tak dapat bayangkan. Saya dah dapat rasa. Saya tak payah bayangkan sebab saya dah rasa. Okey, harapnya video kali ini dapat membantu tuan-tuan puan, dan jangan lupa share untuk peringatan kita semua yang ada channel di YouTube. Bukan saja cikgu-cikgu, tetapi YouTuber sama, bukan saja di Malaysia, malah di Indonesia, di luar negara-negara jalan, share video ini. Okay? Cuma kalau kita share kat overseas tak faham lah bahasa Melayu ni. Indonesia mungkin, Brunei mungkin faham sikit, Singapura mungkin pandai kan. Kalau dekat ni kena ada orang translate di bawah ni je. Okay, itu saja. Kang lagi panjang lagi bebel. Harap dapat share untuk manfaat kita bersama. Okay, dari saya Cikgu Romi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.